Tajuk Bahaya Mikroplastik. Saya Muhammad Harith. Saya Nushifat Nabilah Saya Ainul Maisara. dari kumpulan Tulfa. Plastik merupakan polimer organik atau semi-sintetik yang mengandungi unsur-unsur karbon dan hidrogen. Mikroplastik pula dapat didefinisikan sebagai partikel atau serpihan daripada bahan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bahaya mikroplastik. Mikroplastik dianggap bahaya kerana ia dapat mengganggu sistem endokrin atau hormon dalam tubuh badan. Selain itu, banyak bahan makanan dikhawatiri akan tercemar. Langkah untuk mencegah mikroplastik perlulah mengurangkan produk pakai buang seperti straw, botol plastik dan sebagainya. Projek membuat penapis diawai mikroplastik di mana alat ini mampu mengangkat berdasing-berdasing di dalam air yang telah dicemari. Kelebihan plastik, bahan penebat elektrik yang baik. Keburukan plastik akan menghasilkan gas yang beracun apabila dibakar. Apa itu plastik? Inilah plastik yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian kita. Tapi, macam mana plastik boleh wujud? Plastik pertama yang dihasilkan oleh seorang pencipta bernama Alexander Parkhurst dari Birmingham, England pada tahun 1856 dengan menggunakan bahan yang digelar nitroselulose, mencairkannya dalam bahan seperti alkohol dan mencampurkan gabungan kedua-dua bahan tadi dalam larutan berunsurkan minyak. Akhirnya, Alexander berjaya menghasilkan jentian yang dinamakan beliau sebagai Parkinson. A few moments later. Rakan Alexander, seorang usahawan bernama Daniel Spill, menambah baik ciptaan Alexander dengan menjadikan perkesan lebih stabil dan menamakannya sebagai Zylonite. Bahan Zylonite pada ketika itu sudah boleh digunakan bagi penghasilan objek. Contoh objek seperti buah catur yang menghasilkan objek dengan acuan. Mikroplastik. Syifa, apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan kepingan plastik yang berukuran 5 mm atau kurang seperti biji bijan. Ianya terhasil daripada serpihan plastik besar seperti jaring ikan, pakaian sintetik dan botol plastik. Salah satu lagi bentuk mikroplastik ialah biji microbits yang terhasil daripada plastik polietilena. Mikroplastik juga terdapat dalam produk kecantikan dan pembersihan seperti skrab mandian dan muka. Mikroplastik juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu primer dan sekunder. Primer, plastik kecil yang terbebas di alam sekitar, contoh dalam produk kosmetik, skrab, pencuci muka dan gel mandian. Sekunder pula, plastik yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian kita, contoh seperti jali ikan yang terbiar di pesisiran pantai dan akhirnya plastik tersebut degradasi dan menghasilkan mikroplastik. Syifa, betul ke mikroplastik ini bahaya? Betul nak tahu ni? Ya. Sebenarnya, mikroplastik ni boleh menyerap ke dalam tanah, memasuki sumber air, ikan, malah juga badan manusia. Bagaimana mikroplastik boleh masuk dalam badan manusia? Kajian mendapati bahawa lebih kurang 2,000 mikroplastik dalam setiap minggu. Punca paling utama mikroplastik ialah melalui minuman, tidak kira daripada paip air atau yang sudah pun dibotolkan. Sebahagian besar sumbangan ini datang daripada proses pembungkusan atau pembotolan itu sendiri. Ini diikuti oleh pemakanan kerang dan juga garam. Kesimpulannya, mikroplastik masuk dalam badan kita melalui pemakanan dan minuman kita. Inilah bukti bahawa mikroplastik ada dalam rantaian makanan kita. Tampaknya persekitaran pantai dengan cahaya matahari yang melimpah dan suhu yang sangat tinggi di permukaan tanah
adalah di mana proses degradasi beroperasi dengan paling cepat. Di permukaan pasir yang panas, sampah plastik memudar, menjadi rapuh, kemudian retak dan pecah. Pasang surut dan angin mengambil partikel plastik kecil dan akhirnya menambahkannya ke tempat sampah besar yang tumbuh di lautan. Peningkatan mikroplastik semakin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini memberi kesan yang sangat buruk kepada hidupan laut dan juga manusia. Oleh itu, kita perlulah melakukan tindakan yang dapat mencegah daripada berlakunya pencemaran mikroplastik ini. Sekarang kita pergi kepada cara mencegah mikroplastik. Pertama, apa yang boleh kita lakukan adalah kurangkan penggunaan makanan dan barangan yang tidak penting. Kenapa? Kerana ianya dapat menyumbang kepada pengurangan plastik bagi pembungkusan makanan apabila ramai orang tidak membelinya. Contoh makanannya adalah makanan ringan, makanan segera dan air berkarbonat. Kedua, jangan gunakan beg plastik apabila membeli belah. Beg plastik sukar untuk diuraikan dan mengambil masa yang lama untuk dilupuskan oleh bakteria pengurai. Gunakan alternatif lain dengan menggunakan beg kain, jut atau jerami. Ketiga, kita juga dapat mengurangkan sisa dengan guna semula dan kita semula. Kita boleh menggunakan semula plastik beli belah sebagai plastik sampah dan mengitar semula botol plastik kepada penyapu. Itu adalah langkah yang boleh kita lakukan untuk mencegah mikroplastik. Sekarang kita beralih pula kepada langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam menangani mikroplastik. Pertama, dengan mengharamkan sepenuhnya ke atas import sisa plastik dari negara lain. Kedua, memperketatkan undang-undang dan memberi hukuman setimpal kepada pencemar alam sekitar. Ketiga, kerajaan haruslah merancang perancangan negara ke arah sifar plastik. Seterusnya, kempen yang dicadangkan kumpulan kami adalah kempen alam sekitar. Objektif utamanya adalah untuk memupuk kesedaran terhadap pelajar tentang kepentingan mengurangkan plastik dalam kehidupan seharian. Program yang akan dijalankan ialah ceramah oleh pihak MBK, Betulton dan Kabutsil. Jom kita buat DIY penapis mikroplastik. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah besin, 2 batang kayu, baju, gunting, benang, semangkuk pasir dan semangkuk plastik yang telah dipotong kecil-kecil. Cara prosedur-prosedur tadi dijalankan adalah ikat setiap 4 sudut baju pada batang kayu dengan menggunakan benang. Dan inilah hasilnya setelah diikat. Kedua, isi air yang secukupnya ke dalam besin. Yang ketiga, tuangkan semangkuk pasir dan plastik ke dalam besin yang telah diisi dengan air. Jom, kita cuba uji eksperimen yang telah dihasilkan. Wow, berjayalah. Secara keseluruhannya, mikroplastik ini dapat mengancam ekosistem kehidupan kita. Oleh itu, kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan diri maupun persekitaran untuk memastikan kualiti hidup terjamin.